Hai, salam sejahtera. Saya Coach Jero dan untuk memulakan dagangan teknikal, antara perkara yang penting untuk anda fokus dan juga lihat iaitu mesti memahami dari segi konsep yang dinamakan iaitu bentuk candlestick anatomy. So, apa yang dimaksudkan sebagai candlestick anatomy? So, dalam kes ni, sangat penting untuk revise iaitu you kena faham satu yang dinamakan sebagai candlestick anatomy. Okay, candlestick anatomy. So, candlestick anatomy ni bermaksud ialah kalau you perasanlah dia ada beberapa description penting. Contohnya satu candlestick di sini. Let's say saya buat satu candlestick di sini. Okay. So, jadi kalau anda lihat anatomi tu bermaksudlah kita mengenal pasti. Dalam kes ni saya pergi kepada konsep yang dinamakan sebagai OHLC. Okay. O ini bermaksud ialah open price. Katalah kalau ini candlestick bear bermaksud ialah sini ialah open price. Dan sini ialah close price. Okay, dan di atas ini dinamakan sebagai high price lah. Dan ini dinamakan sebagai low price. Perasan? So, ini adalah yang utama untuk anda pastikan. So, dia ada high, dia ada open price dan close price dan low price. Jadi, kalau anda orang baru khususnya, sebab mesej saya sentiasa ialah back to basic, sentiasa juga khususnya kalau you yang baru, you boleh follow apa yang saya kongsikan ni. Iaitu, dua benda yang sangat penting yang saya selalu tekankan. Nombor satu ialah mesti memahami apa itu close price dan apa itu open price. Okey, jadi maksudnya kalau kita dalam dagangan, dua perkara ni kita kena tengok. Kan? Kalau kita nak trading, dua perkara ni kita tengok. Kalau kita nak belajar, dua perkara ni kena ditekankan dulu. Kita akan pergi high dengan low kemudian, tetapi dalam konsep pertama ialah mengenai close price. Sebenarnya konsep ni, kalau ikut asalnya, dia datang daripada yang you nampak ialah OHLC. Bermaksud ialah open, high, low, close. Point utama yang saya nak tekankan kepada you ialah fokus kepada apa formula yang kita guna mazhab kita di Root TFTT, iaitu kita pakai konsep HLOC, HELOC. Macam terbalik lah, macam perkataan sama terbalik. Sebabnya dia ada dua komponen utama. Satu ialah komponen high-low, satu ialah komponen open-close. Jadi dua komponen ni dia berbentuk proses signal trend, proses support resistance, proses entry zone, proses exit zone dan sebagainya. Kan? Jadi ini adalah pengenalan video mengenai konsep apa yang dikatakan sebagai kepentingan memahami struktur anatomi ataupun struktur fisiologi, maknanya struktur fizikal visual yang you nampak tu membentuk kepada OHLC, tapi dalam kita punya mazhab di rotating, mazhab saya, kita panggil dia HELOC. HELOC tu pasalnya kita fokus kepada high low dan juga open close. So macam mana cerita dia? Sekarang ni kita fokus kepada open close. Jadi open close ni, dia maksudnya ialah setiap kali you nak trading, dan kalau misalnya you baru pun ini adalah satu benda yang sangat penting, iaitu pergi kepada konsep yang dinamakan sebagai cari lihat di mana kedudukan open price dan di mana kedudukan close price. Okay, close price. Okay, so kalau kita lihat daripada sini, kalau lihat daripada konsep sini, kalau perhatikan di MetaTrader ni, kalau saya buka, let's say, untuk pembelajaran ni kita fokus pada single time frame. Jadi kalau you tanya saya, ni time frame mana? Itu tak relevan sebenarnya. Itu outdated punya knowledge. Saya akan bagi tahu macam mana penggunaan ni. Tapi idea dia sekarang macam ni. Kalau saya tengok di sekarang ni, kalau you perhatikan, saya besarkan ni dalam kes ni. Okay. Kalau you perhatikan apa yang saya sedang masukkan dan juga kongsikan pada you, you akan lihat ini ada beberapa point utama yang penting. Satu apa? Satu yang saya nak tekankan ialah supaya you memahami dari segi dagangan, iaitu satu ialah melihat yang kita cerita ni pada H4. Jadi saya dah cakap tadi, kita tidak refer kepada time frame, kita tidak refer kepada adakah time frame besar, time frame kecil, tapi kita refer kepada aplikasi apa dimaksudkan sebagai open dan close dulu. Okay. So open ni bermaksudlah kita lihat candlestick yang terbaru ni open kat mana. Dalam kes ni, ini adalah bull, maksudnya ini open price dia. Jadi open price dia ialah di atas MA ni. Jadi bermaksudlah dia sebenarnya berada di keadaan ni ialah support. Balik pada basic kita, ini ialah support. Support MPP ialah support. Jadi bermaksud dia berada di support dan open price dia di sini bermaksud tendensi untuk dia naik ke atas ni adalah tinggi sekarang. Jadi itu kefahaman kita lah. Kalau kita dalam tengok konsep lah risk reward ratio, bermaksudnya risk sell reward buy. Okay, risk sell reward buy berdasarkan SNR reward ratio. Okay. Lepas tu yang kedua, kita tengoklah adakah mungkin dia buka kat sini, mungkin buka kat sini, kita tak sure. Tapi point utama yang saya nak you nampak ialah yang seterusnya, memahami dari segi dagangan, iaitu konsep close price. Kalau kita tengok macam ni, saya ambil satu contoh, ini you dah faham open price. Satu lagi close price. Apa saya masukkan close price macam ni? Kalau saya perhatikan kat sini, kalau you perhatikan dekat sini, perhatikan, close price ni, katalah ini close price, katalah dah tutup, bermaksud ialah
Dia close ni tidak memberi apa-apa signifikan. Tidak memberi apa-apa maksud. Apa maksudnya? Maksudnya lah, kan kita ada macam, you kena hafal apa tu candlestick trend, kena hafal semua CDS kita, candlestick quotation, TRZ, CEZ dan sebagainya. Dalam kes ni, close price berada di atas MA purple, di bawah MA purple, di atas MA pink, bermaksud sideways. Jadi sama juga ni, ini bear close price kat sini. Jadi dia tak ada apa makna. Jadi kalau kita lihat kat sini, ini close price di atas MA purple. Tak boleh pakai sebab bear close di atas MA purple. Yang kita mencari ialah mana? Yang kita mencari ialah sebenarnya yang ini. Ini yang kita cari sebenarnya. Faham tak? Ini yang kita cari. Ini yang kita fokuskan, iaitu open close price di atas luar BB, bermaksud ialah candlestick continuation, BB pula condong ke atas. Maksudnya ciri-ciri physical, visual yang kita nampak tu memang jelas. Jadi apa saya maksudkan adalah you cuba faham, ini bermaksud ialah candlestick continuation. Dia meneruskan perjalanan dan pada sama juga memahami dari segi aplikasi dia. Maksudnya, jadi macam ni lah. Dan aplikasi dia lagi satu, kenapa penting macam ni? Contoh, kalau kita ni hari Ahad kita tengok untuk analisis, saya cadangkan tengok hari Isnin. Pasal apa? Bila kita buka hari Isnin, kita buka time frame weekly, bermaksud kita nak tengok kekuatan weekly tu dekat mana. Pada minggu tu, pada kemungkinan ialah pada hari tersebut berdasarkan weekly punya kedudukan. Dalam kes ni kita kena tengok lah. Hari Isnin nanti weekly open kat mana? Kita tak sure. Tak semestinya dia open kat atas kalau dia close kat atas. Jadi apa saya masukkan adalah antara benda yang nak kena tangkap ialah memahami dari segi macam ni. Kita tunjuk contoh. Satu ialah, lihat. Kalau misalnya dia open kat sini, ini bermaksud you dah kena 50-50. Dia boleh retest bawah ataupun dia boleh retest atas balik sebelum dia meneruskan perjalanan. Jadi itu adalah 50-50. Yang seterusnya, antara benda yang kena nampak ialah, kalaulah dia close open kat sini, bermaksudlah dia berada pada resistance dan kemungkinan dia mencari di bawah. Dan ada yang tanya pada saya juga, saya nampak dalam grup, dia tanya, apa dia tanya? Dia tanyalah, coach, kalau macam mana kalau dia open di atas macam ni? Itu adalah tanda juga CPZ1. CPZ1 ada gap di antara MA dan juga ni, itu tanda dia. Dia menunjukkan kekuatan untuk meneruskan perjalanan. Tetapi kita masih lagi behave, dia berada pada, dan kita punya belief juga dia masih berada pada, iaitu resistant. Jadi bermaksudlah kita berhati-hati, takut dari retracement sampai bawah ni dia naik. Sebab kita ada satu mantra dia panggil always expect floating. Kan, always anticipate retracement. Maksudnya kita ada anticipate retracement. Mesti ada retracement. Kerana konsep break retest yang kita pakai, belief kita adalah dia mesti ada A, break, B, retest dan juga C ialah meneruskan perjalanan dia. Dia pergi ke tak C ke bawah, kita tak, bukan itu soal kita. Soal asas ialah break dan retest. Okay, faham? So hopefully you boleh faham macam mana konsep yang saya kongsikan, iaitu open dan close ni sangat main peranan untuk kita lihat. Kalau kita nak trading, tengok setiap jam. Contoh pukul 9.45. Tunggu pukul 10 contohnya. Kan? Kita tengok candle 4 hours tu lagi 2 jam. Tunggu sebab close price ni yang menentukan sebenarnya. Kan dia adakah menentukan di atas support, di bawah support, ataupun di atas resisten, di bawah resisten. Tetapi dia mesti kena pasti dengan apa CDS you pakai. Dan juga kefahaman ni. Sebab kefahaman belief dalam trading ni, you kena ingat Dr. Van Katap juga selalu cakap, dia kata ialah you don't trade the market but you trade your belief on the market. Jumpa lagi dan salam hormat. Please comment di bawah ni video ni, kan, apa yang anda nak tahu ataupun nak belajar ataupun apa yang anda belajar. Saya sangat appreciate pasal saya baca semua tu. Dan pada yang sama juga ialah please like dan juga subscribe YouTube channel ni dan ajak kawan lain untuk belajar setiap hari. Jumpa lagi dan salam hormat.